Suatu petang, sangat lewat. Lampu di dalam sebuah bilik kecil masih menyala. Tiada pentas, tiada sorakan. Hanya bunyi jam dinding yang berdetik perlahan. Dan satu kesunyian yang terlalu panjang. Pada usia 50, Ning Baizura sedang berdepan dengan satu kenyataan yang tidak pernah dibayangkan sesiapa, seorang wanita yang pernah berdiri di bawah cahaya lampu paling terang. Yang suaranya pernah mengisi dewan konsert, yang namanya pernah disebut dengan penuh kagum, kini duduk sendirian dalam ruang yang terlalu sunyi untuk dikenali sebagai rumah. Tidak ada kamera, tidak ada peminat, tidak ada tepukan. Hanya dirinya dan bayangan masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Dia pernah menjadi simbol kekuatan. Seorang wanita yang dilihat tidak mudah goyah. Setiap lagu, setiap nota, seolah-olah datang dari jiwa yang tidak pernah retak. Tetapi itu hanya apa yang dunia lihat. Di sebalik tirai itu, ada malam-malam panjang yang tidak pernah diceritakan. Ada tangisan yang ditahan terlalu lama. Ada luka yang tidak berdarah, tetapi tidak pernah sembuh. Orang melihat kejayaan, tetapi tidak pernah melihat harga yang perlu dibayar. Hubungan yang retak perlahan-lahan, kepercayaan yang hilang, sedikit demi sedikit, dan satu perasaan kosong yang semakin membesar tanpa disedari. Ada ketika dia memegang telepon, melihat nama-nama lama, rakan-rakan, kenangan, semuanya pernah dekat. Tetapi sekarang, tiada satu pun yang benar-benar ada. Dia cuba mengingati, bilakah semuanya mula berubah? Adakah ketika karirnya mula perlahan? Atau ketika orang mula melupakan suaranya? Atau mungkin ketika dia sendiri mula kehilangan arah tanpa sedar? Ada hari-hari di mana dia masih tersenyum. Senyuman yang sama seperti dahulu. Tetapi di dalam ada sesuatu yang tidak lagi utuh, seperti kaca yang pernah pecah dan disusun kembali. Tetapi retaknya masih kelihatan. Orang berkata, usia 50 adalah masa untuk tenang. Masa untuk menikmati hasil kehidupan. Tetapi bagi Ning, usia ini terasa seperti satu persimpangan yang gelap. Antara siapa dirinya dahulu dan siapa dirinya sekarang. Kadang-kadang, dia duduk lama di depan cermin, melihat wajah yang sama tetapi terasa seperti orang yang berbeza. Mata itu masih sama, tetapi ada keletihan yang tidak boleh disembunyikan. Ada cerita yang terlalu berat untuk diluahkan. Ada rahsia yang terlalu dalam untuk dikongsi. Dan ada satu soalan yang terus berulang di dalam fikirannya. Adakah semua ini berbaloi? Di luar, dunia terus bergerak, industri terus melahirkan nama-nama baru. Suara-suara baru, wajah-wajah baru. Dan perlahan-lahan, namanya menjadi satu kenangan. Bukan kerana dia hilang, tetapi kerana dunia tidak lagi memandang ke arahnya. Namun yang paling menyakitkan, bukan dilupakan oleh dunia, tetapi perasaan kehilangan dirinya sendiri. Dia masih menyanyi, kadang-kadang dalam bilik yang sama, tanpa penonton. Suaranya masih indah, masih penuh emosi. Tetapi kali ini, tiada siapa yang mendengar, hanya dinding dan kenangan. Dan mungkin itu yang paling menyedihkan. Kerana seorang wanita yang pernah memberi suara kepada begitu ramai orang, kini tidak lagi tahu kepada siapa dia harus bersuara. Malam semakin dalam, lampu masih menyala, dan di sudut bilik itu, dia masih duduk, diam, seolah-olah menunggu sesuatu. Aruk seseorang yang mungkin tidak akan pernah datang. Dan tiba-tiba, seperti satu potongan memori yang terlepas dari masa kini, waktu seolah-olah berpatah balik, ke tahun-tahun di mana namanya tidak pernah sunyi, di mana setiap malam bukan tentang kesunyian, tetapi tentang cahaya yang terlalu terang untuk dipandang lama. Dewan penuh, lampu pentas menyilaukan, bunyi muzik mula naik perlahan. Dan ketika langkahnya muncul di tengah pentas, ribuan suara bersatu, memanggil namanya Ning Baizura. Bukan sekadar seorang penyanyi, tetapi satu fenomena. Suaranya lembut, tetapi kuat halus, tetapi mampu memecahkan diam. Setiap nota yang keluar bukan sekadar musik, tetapi perasaan yang meresap ke dalam jiwa jutaan pendengar.
Ada malam di mana orang menangis bukan kerana sedih, tetapi kerana terlalu tersentuh. Ada juga malam di mana seluruh dewan berdiri memberi tepukan yang tidak mahu berhenti. Seolah-olah masa itu tidak sepatutnya berakhir. Dan dia berdiri di tengah semua itu, teguh yakin tidak pernah menunjukkan, walau sedikit keraguan, di luar pentas, hidupnya kelihatan sempurna. Majalah menulis tentang kejayaannya media, memuji kekuatannya. Orang melihatnya sebagai simbol wanita moden yang tidak pernah jatuh. Kontrak demi kontrak datang, album demi album berjaya. Namanya menjadi jenama yang bernilai tinggi. Wang bukan lagi persoalan kemewahan datang tanpa perlu dicari. Tetapi lebih dari itu, dia memiliki sesuatu yang lebih sukar untuk didapatkan. Pengaruh, setiap langkahnya diperhatikan, setiap kata-katanya diikuti, dan dalam semua itu, dia tidak pernah kelihatan goyah. Seorang wanita yang tahu apa yang dia mahukan. Seorang wanita yang tidak takut bersendirian. Seorang wanita yang sentiasa bersinar. Walaupun dalam gelap, orang berkata, dia kuat. Dia tidak perlukan sesiapa. Dia sudah memiliki segalanya. Dan mungkin, untuk satu masa yang panjang, semua itu terasa benar. Kerana ketika dia berdiri di atas pentas dengan cahaya yang memeluk setiap inci dirinya, tidak ada ruang untuk rasa kosong, tidak ada ruang untuk kesunyian, tidak ada ruang untuk luka. Segalanya tenggelam. Dalam bunyi tepukan, dalam sorakan, dalam muzik yang tidak pernah berhenti. Namun, di sebalik semua itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan bergerak, tidak kelihatan, tidak disedari. Seperti bayang yang mengikuti tanpa suara. Dan ketika lampu mula padam, ketika dewan kembali sunyi, ketika pintu ditutup, satu demi satu, dia berjalan kembali, bukan sebagai bintang, tetapi sebagai seorang manusia, yang membawa sesuatu bersamanya. Sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh sesiapa. Sesuatu yang tidak pernah disebut. Dan mungkin tidak pernah benar-benar hilang. Sentience dan tanpa disedari oleh sesiapa. Perubahan itu bermula dengan sangat perlahan. Tidak ada letupan, tidak ada skandal, tidak ada tajuk utama yang mengejutkan. Hadis jarak yang semakin panjang antara satu kemunculan dan kemunculan seterusnya. Dulu, namanya sentiasa ada di kaca televisyen, di radio, di poster konsert. Tetapi kemudian, senyap. Bukan hilang sepenuhnya, tetapi seperti bayang yang semakin pudar. Orang masih mengenali tetapi tidak lagi benar-benar melihat. Ning Baizura mula muncul sekali-sekala dalam acara kecil, dalam siaran yang tidak lagi mendapat perhatian besar. Dan setiap kali dia tersenyum di depan kamera, ada sesuatu yang berbeza. Sesuatu yang terlalu halus untuk dijelaskan. Mata itu masih sama. Tetapi ada keletihan yang tidak dapat disembunyikan sepenuhnya. Seperti orang yang telah berjalan terlalu jauh, tanpa benar-benar berhenti, di belakang pentas. Ketika lampu belum menyala, dia duduk lebih lama daripada biasa. Tidak bercakap banyak, tidak ketawa seperti dahulu. Hanya memandang kosong, seolah-olah fikirannya berada di tempat lain. Ada kru yang perasan, tetapi tidak bertanya. Seteran semua orang menganggap itu normal. Penat saja. Jadwal padat. Dia cuma perlukan rehat. Alasan-alasan kecil yang menutup sesuatu yang lebih besar. Dalam temu bual, jawabannya masih tenang. Masih tersusun, tetapi semakin pendek dan kadang-kadang terhenti di tengah jalan. Seperti ada sesuatu yang ingin dikatakan, tetapi ditarik kembali. Pada saat akhir, soalan tentang kehidupan pribadi, dia hanya tersenyum, senyuman yang cantik. Tetapi kosong. Semua baik. Dua perkataan yang diulang berkali-kali. Sehingga akhirnya tidak lagi meyakinkan. Wartawan tidak menekan. Peminat tidak curiga. Kerana imejnya terlalu kuat untuk dipersoalkan. Seorang wanita yang sentiasa kelihatan terkawal tidak mungkin sedang runtuh. Tetapi perubahan tidak selalu datang dengan bunyi. Kadang-kadang ia hadir dalam diam. Dalam perikirkanau yang mudah diabaikan. Seperti cara dia memegang mikrofon yang sedikit bergetar, seperti cara dia mengelak pandangan. Ketika soalan tertentu diajukan, seperti cara dia menarik nafas. Sedikit lebih dalam daripada biasa, dan malam-malam selepas persembahan, ketika semua orang pulang dengan gembira, dia tidak terus pergi, dia tinggal lebih lama.
duduk sendirian di kerusi belakang pentas. Lampu sudah hampir dipadam. Bunyi semakin hilang. Dan dalam ruang yang hampir kosong itu, dia hanya diam. Seolah-olah sedang menahan sesuatu yang tidak boleh dilepaskan. Sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh sesiapa. Dan mungkin itulah saat pertama di mana retakan itu benar-benar wujud. Bukan di luar, tetapi di dalam, perlahan-lahan. Senyap, tanpa sesiapa benar-benar menyadari bahwa sesuatu sedang mulai runtuh, dan kemudian ia datang, bukan perlahan kali ini, tetapi kepada sesuatu yang jatuh tanpa amaran. Malam itu masih sunyi seperti biasa, tetapi ada satu panggilan telefon yang mengubah segalanya. Tiada muzik, tiada penonton, hanya suara di hujung talian yang terlalu tenang, terlalu dingin, seolah-olah tidak memahami apa yang bakal runtuh selepas itu. Ning Baizura tidak berkata apa-apa pada mulanya, hanya mendengar, dan dalam beberapa saat itu, sesuatu di dalam dirinya terhenti. Bukan kerana dia tidak kuat, tetapi kerana dia tidak bersedia. Satu hubungan yang selama ini menjadi tempat bergantung retak. Bukan sedikit, tetapi sepenuhnya, kepercayaan yang dibina bertahun-tahun hilang dalam sekelip mata. Bukan sekadar perpisahan, tetapi perasaan dikhianati. Seperti semua kenangan yang pernah indah, tiba-tiba menjadi sesuatu yang sukar untuk disentuh. Ada perkara yang tidak pernah didedahkan, kata-kata yang tidak pernah diucapkan kepada umum, tetapi cukup untuk membuatkan dunia pribadinya runtuh. Dan untuk pertama kalinya, wanita yang dilihat begitu kuat itu, yang tidak tahu dia bagaimana untuk berdiri semula, hari-hari selepas itu, Yun tidak lagi sama. Bangun pagi menjadi satu usaha, tidur malam menjadi satu perjuangan. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan yang kini terasa seperti beban. Dia cuba bekerja, cuba kembali ke pentas. Tetapi setiap lagu mengingatkan sesuatu yang belum sempat dilupakan. Dan yang paling menyakitkan, bukan kehilangan itu sendiri, tetapi perasaan bersendirian di dalamnya. Orang di sekeliling masih ada. Rakan kenalan. Tetapi tiada siapa yang benar-benar memahami kerana luka itu terlalu pribadi, terlalu dalam. Media mula bertanya, peminat mula tertanya-tanya. Tetapi dia memilih diam, bukan kerana tiada jawapan, tetapi kerana terlalu banyak yang tidak boleh dijelaskan, dan dalam diam itu, dia semakin menjauh. Bukan sahaja dari dunia luar, tetapi juga dari dirinya sendiri. Ada malam di mana dia duduk dalam gelap, tanpa membuka lampu. Hanya membiarkan waktu berlalu, tanpa arah, tanpa tujuan, seperti seseorang yang hilang di dalam kehidupannya sendiri, dan perlahan-lahan, lingkaran itu semakin kecil. Dunia yang dahulu luas, kini terasa sempit, penuh dengan bayangan, dan kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Tidak ada jeritan, tidak ada drama, hanya satu kejatuhan yang berlaku dalam diam, tetapi cukup kuat untuk mengubah seluruh arah hidupnya, selamanya. Dan sejak malam itu, tiada apa yang benar-benar kembali seperti dulu. Dan kini, pada usia 50 tahun, hidupnya tidak lagi bergerak dalam irama yang sama. Tiada lagi jadual padat. Tiada lagi malam yang dipenuhi cahaya lampu pentas. Tiada lagi suara orang ramai yang memanggil namanya berulang kali. Ning Baizura bangun pagi, tanpa tergesa-gesa. Tiada tempat untuk dikejar. Tiada pentas untuk ditunggu. Hanya satu rutin yang sunyi dan terlalu tetap. Dan sebuah rumah yang tidak besar, tetapi terasa luas. Kerana terlalu sepi, setiap bilik tersusun rapi, terlalu rapi, seolah-olah tiada siapa yang benar-benar tinggal di dalamnya. Lampu sering dibiarkan menyala, walaupun tidak perlu, mungkin untuk melawan gelap, atau mungkin untuk melawan rasa kosong. Di atas meja, sebuah telefon yang jarang berbunyi, kadang-kadang menyala. Tetapi bukan dari seseorang yang benar-benar penting. Bukan dari suara yang pernah membuatkan hatinya hidup. Hanya mesej ringkas atau notifikasi yang tidak membawa apa-apa makna. Dan setiap kali skrin itu padam semula, kesunyian kembali. Lebih berat daripada sebelumnya. Ada di hari di mana dia tidak bercakap dengan sesiapa, bukan kerana tiada orang, tetapi kerana tiada siapa yang benar-benar hadir. Dia berjalan perlahan di dalam rumah, dari satu sudut ke satu sudut, tanpa tujuan yang jelas. Seperti seseorang yang mencari sesuatu, tetapi tidak tahu apa yang hilang. Kadang-kadang, dia berhenti di depan almari lama, membuka satu kotak kecil. Di dalamnya,
gambar-gambar lama, potongan akhbar tiket konsert dan serpihan masa lalu. Dia memandang lama, tidak tersenyum, tidak menangis, hanya diam, seolah-olah cuba memahami bagaimana semuanya boleh berubah sejauh ini. Di televisyen, lagu-lagu baru dimainkan, wajah-wajah baru muncul, suara-suara yang pernah menggantikan tempatnya, dan dia hanya melihat tanpa rasa cemburu, tanpa rasa marah, hanya satu perasaan yang sukar dijelaskan. Seperti berada di luar dari dunia yang pernah menjadi miliknya. Kadang-kadang, dia coba menyanyi, perlahan, hanya untuk dirinya sendiri. Suaranya masih ada, masih indah, masih penuh emosi. Tetapi ruang itu tidak lagi sama. Tiada gema, tiada sambutan. Hanya suara yang hilang di antara dinding. Dan malam adalah waktu yang paling panjang. Ketika semua bunyi hilang, ketika dunia berhenti bergerak, dia duduk di tepi tingkap, melihat keluar, lampu jalan yang samar, kereta yang sesekali lalu, dan dalam pantulan kaca itu, dia melihat dirinya sendiri, bukan sebagai bintang, tetapi sebagai seorang wanita yang hidup bersama kenangan, yang tidak pernah benar-benar pergi, dan mungkin tidak akan pernah hilang. Di dalam rumah yang sunyi itu, masa seolah-olah tidak bergerak, dan dia masih berada di situ, di antara apa yang pernah ada, dan apa yang sudah tiada. Diam, lama. Tanpa siapa benar-benar tahu bagaimana rasanya hidup selepas semua cahaya itu padam, dan dalam kesunyian itu, yang paling kuat bukanlah bunyi di luar, tetapi suara di dalam dirinya sendiri. Suara yang tidak pernah berhenti bertanya. Walaupun tiada siapa menjawab, Ning Baizura kadang-kadang duduk lama, tanpa bergerak. Mata terbuka, tetapi pikirannya jauh, terlalu jauh, sehingga sukar untuk kembali. Adakah aku yang berubah, atau dunia yang meninggalkan aku? Soalan itu muncul berulang kali, tanpa jawaban. Ada rasa sunyi yang tidak dapat dijelaskan, bukan kerana tiada orang di sekeliling, tetapi kerana tiada siapa yang benar-benar memahami pretend tercidangan yang tidak boleh dilihat. Ada waktu, dia cuba menghubungi seseorang. Jari berhenti di skrin, nama itu masih ada, tetapi keberanian itu tidak lagi wujud. Dan akhirnya, dia hanya memadam, seolah-olah memadam sebahagian daripada dirinya sendiri. Kalau aku bercakap, adakah sesiapa akan dengar? Kalau aku jujur, adakah mereka akan faham? Soalan-soalan kecil, tetapi berat, terlalu berat untuk diangkat sendirian. Penyesalan datang tanpa diundang, dalam bentuk kenangan, yang muncul pada waktu yang paling tidak dijangka. Satu lagu lama, satu tempat, satu bau yang familiar, dan tiba-tiba semuanya kembali. Detik-detik yang pernah bahagia, kata-kata yang tidak pernah diucapkan, keputusan yang tidak boleh diubah. Kalau aku tahu, aku akan buat pilihan yang berbeza. Tetapi masa tidak pernah berpatah balik, dan disitulah sakitnya. Bukan pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang tidak sempat diperbaiki. Ada malam di mana dia bercakap dengan dirinya sendiri. Products, hampir seperti bisikan. Kenapa aku diam terlalu lama? Kenapa aku percaya? Ayat-ayat itu tidak pernah lengkap, selalu tergantung di antara nafas. Seolah-olah setiap perkataan terlalu berat untuk disempurnakan. Kadang-kadang dia tersenyum tanpa sebab, senyuman kecil yang muncul dan hilang dengan cepat. Seperti cuba meyakinkan dirinya bahwa semuanya masih baik, walaupun dia sendiri tahu itu tidak benar. Di dalam hatinya ada ruang yang kosong, yang tidak boleh diisi dengan apa-apa. Bukan dengan kejayaan lama, bukan dengan kenangan, bukan dengan masa. Hanya satu rasa yang tinggal perlahan-lahan, mengambil lebih banyak ruang tanpa dia sedari. Dan yang paling menyakitkan, bukan kerana dia tidak bercakap, tetapi kerana tidak ada siapa yang benar-benar bertanya. Dan dalam dunia yang semakin sunyi itu, dia terus hidup. Dengan kata-kata yang tidak pernah diucapkan, soalan yang tidak pernah dijawab, dan perasaan yang hanya wujud di dalam dirinya sendiri. Diam sangat lama, sehingga kadang-kadang dia sendiri tidak pasti. Sama ada dia masih mendengar suaranya, atau hanya menggema dari sesuatu yang sudah lama hilang. Wanita, dan ada perkara-perkara kecil yang orang lain mungkin tidak akan perasan. Tetapi bagi dirinya, cukup untuk membuat hati terasa seperti ditarik perlahan-lahan. Setiap hari, Ning Baizura pernah menaip satu message, panjang. Berhenti di tengah-tengah, padam, taip semula, padam lagi,
akhirnya dihantar. Dan sejak itu, skrin itu kekal sunyi. Tiada balasan, tiada tanda dibaca, hanya satu message yang tergantung di antara harapan dan realiti. Hari demi hari berlalu, message itu masih di situ, tidak berubah, seolah-olah masa tidak bergerak untuknya, dan setiap kali dia membuka telepon, matanya akan jatuh ke situ. Walaupun dia cuba mengelak, ada juga satu gambar diletakkan dalam bingkai kecil. Di atas meja, gambar yang pernah membuatnya tersenyum, yang pernah bermakna suatu ketika dahulu. Tetapi kini, bingkai itu sering dihadapkan ke bawah. Bukan kerana dia ingin melupakan, tetapi kerana dia tidak mampu untuk melihat. Setiap kali pandangannya jatuh ke situ, sesuatu di dalam dirinya terasa runtuh sedikit demi sedikit. Dan di satu sudut bilik tersimpan satu lagu. Bukan dalam bentuk rakaman, tetapi dalam ingatan, lagu yang pernah dia nyanyikan dengan penuh jiwa. Lagu yang pernah membuat orang menangis. Lagu yang pernah menjadi miliknya, tetapi sekarang dia tidak lagi menyanyikannya. Bukan kerana dia lupa, tetapi kerana setiap lirik terlalu dekat dengan sesuatu yang ingin dia jauhi. Kadang-kadang, melodi itu muncul sendiri, tanpa diundang, dan dia akan berhenti, menarik nafas perlahan, seolah-olah cuba menahan sesuatu yang hampir terlepas. Ada satu cawan yang selalu diletakkan di tempat yang sama, dua cawan dahulu. Kini tinggal satu. Yang satu lagi hilang entah ke mana. Tetapi ruangnya masih ada. Tidak pernah digantikan, seperti satu kebiasaan yang tidak pernah benar-benar pergi. Walaupun orangnya sudah tiada, dan di dalam almari tersimpan pakaian yang tidak pernah dipakai lagi. Bukan kerana tidak sesuai, tetapi kerana ia membawa terlalu banyak cerita. Cerita yang kini hanya tinggal bayangan. Setiap benda kecil itu tidak bersuara. Tidak bergerak, tidak bisa memperhatikan dan fita terlihat. Yang hanya dia rasakan. Setiap hari, dia berjalan di antara semua itu, message yang tidak dibalas, gambar yang ditutup lagu yang tidak dinyanyikan, dan setiap langkah itu seperti mengingatkan bahwa ada sesuatu yang pernah wujud, dan kini tidak lagi sama. Dan mungkin itulah yang paling menyakitkan. Bukan kehilangan yang besar, tetapi serpihan-serpihan kecil yang kekal tinggal di tempat yang sama, tidak hilang, tidak berubah, hanya diam menunggu, sehingga suatu hari nanti dia sendiri tidak lagi pasti mana yang lebih berat, kenangan itu atau dirinya yang masih terus membawa semuanya. Dan di tengah semua itu, soalan-soalan itu datang perlahan, tetapi tidak pernah berhenti. Ning Baizura hanya duduk dan membiarkan semuanya muncul tanpa cuba menolak. Tetua menjawab, apa sebenarnya yang telah berlaku di antara detik kejayaan dan kesunyian ini? Bilakah semuanya mula berubah? Tanpa dia sedari, adalah dia terlalu sibuk mengejar sesuatu, sehingga tidak melihat apa yang perlahan-lahan hilang. Atau mungkin, dia memang tahu, tetapi memilih untuk diam terlalu lama. Adakah semua ini harga kepada sebuah nama, kepada kemasyhuran, kepada kehidupan yang pernah diimpikan ramai? Dan jika benar, adakah itu berbaloi? Adakah dia pernah benar-benar bahagia? Iwatu hanya kelihatan bagai di mata orang lain, dan cinta yang pernah dia percaya, adakah itu nyata? Atau hanya satu ilusi yang terlalu indah untuk dipersoalkan? Jika diberi peluang, adakah dia akan memilih jalan yang sama? Atau berhenti lebih awal sebelum semuanya menjadi terlalu jauh? Dan sekarang di usia 50, apa sebenarnya yang masih tinggal yang benar-benar miliknya? Bukan suara, bukan nama, bukan kenangan, tetapi sesuatu yang tidak akan hilang atau mungkin nggak pernah benar-benar ada. Dan soalan yang paling sunyi, yang tidak pernah dia ucapkan dengan kuat, tetapi sentiasa ada di dalam dirinya, adakah ini pengakhiran atau hanya permulaan kepada sesuatu yang lebih kosong? Karena mungkin apa yang kita lihat ini tidak semudah hitam dan putih. Ning Baizura duduk di antara dua dunia. Yang satu penuh cahaya, yang satu lagi terlalu sunyi, dan di tengah-tengah itu ada sesuatu yang sukar untuk dinamakan. Adakah kini satu tragedi atau hanya satu fasa yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan seseorang yang pernah memiliki segalanya? Ada yang melihatnya sebagai kehilangan cinta, kehilangan arah, kehilangan dirinya sendiri. Tetapi ada juga yang mungkin melihatnya sebagai satu perjalanan yang akhirnya memperlahankan langkah
memaksa seseorang untuk berhenti, untuk melihat kembali apa yang benar-benar penting, dan kejayaan yang selama ini dianggap sebagai kemuncak. Adalah ia benar-benar membawa kebahagiaan atau hanya satu ilusi yang kelihatan sempurna dari jauh, tetapi kosong apabila didekati. Ada orang yang mencapai puncak dan merasa puas. Ada juga yang sampai ke sana dan mendapati sesuatu masih hilang, dan mungkin itu bukan salah sesiapa, bukan salah pilihan, bukan salah masa, bukan salah takdir, tetapi hanya satu realiti kehidupan yang tidak selalu seindah yang dibayangkan. Adakah dia mangsa keadaan atau pencipta jalannya sendiri? Adakah diam itu kelemahan atau satu bentuk kekuatan yang tidak difahami orang lain? Dan kesunyian ini, adakah ia satu hukuman ataupun ruang yang akhirnya memberi peluang untuk bernafas tanpa tekanan, tanpa harapan orang lain, tanpa perlu menjadi sesiapa? Selain dirinya sendiri, tiada siapa yang benar-benar tahu kerana apa yang berlaku di dalam hati seseorang tidak pernah sepenuhnya kelihatan dari luar. Kita hanya melihat serpihan, mendengar sebahagian cerita, dan cuba menyusun makna dengan apa yang kita ada. Tetapi mungkin tidak semua cerita perlu difahami, tidak semua luka perlu dijelaskan. Dan dalam diam itu, dia terus berada di sana, di antara persoalan dan kemungkinan, di antara kehilangan dan makna, tanpa jawaban yang pasti, tanpa arah yang jelas. Hanya meneruskan langkah demi langkah dalam satu perjalanan yang tidak pernah benar-benar selesai. Sebuah bilik, cahaya kuning malap, senyap, terlalu sunyi. Ning Baizura duduk di sana, tidak bergerak. Mikrofon terletak di atas meja, tidak disentuh, seolah-olah menunggu, tetapi tidak pasti apa yang sedang ditunggu. Di dinding, bayang-bayangnya sendiri jatuh perlahan, lama dan senyap. Jam berdetik, perlahan, setiap saat terasa lebih jelas daripada biasa. Di luar, dunia berterusan, tetapi di dalam bilik, semuanya seolah-olah berhenti. Dia memandang lurus ke hadapan, tanpa tujuan, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Tangannya terletak di atas meja, berhampiran mikrofon, tetapi tidak menyentuhnya. Seolah-olah terdapat jarak yang tidak dapat diatasi, tidak sampai beberapa inci. Cahaya kekal menyala, tidak terang, tidak gelap, cukup untuk dilihat, tetapi tidak cukup untuk difahami. Masa-masa berlalu, senyap, tidak berubah. Dia masih di sana, di tempat yang sama, dengan perlahan bernafas, dengan matanya masih terbuka. Setin. Masih ketitan forn. Untuk kemtian sana Clement, tidak berkata apa-apa, tidak menyanyi, tidak bergerak, hanya di sana antara cahaya yang malap dan kesunyian yang semakin dalam.